Assalamualaikum, what's up guys? Harap anda semua berada dalam keadaan baik-baik sahaja hendaknya. Terima kasih kerana terus menonton video-video dalam channel Bali Official. Kepada yang baru first time datang, terima kasih. Kepada anda semua sebab sudi untuk singgah tonton video saya. Tanpa memulingkan masa lagi, roll it! Alright guys, dalam video kali ini aku akan bercerita tentang quotes ataupun sejarah asal-usul quotes ini sebenarnya. Okey. First, meta ability pertama yang dicatatkan ialah dimanifestasi oleh seorang bayi yang tidak diketahui jantinanya di King City, ataupun aku tak tahu nak sebut dia apa, tapi dia QING lah, ataupun Chin City di China, yang mana keupayaan istimewanya bayi ini boleh memancarkan cahaya yang cukup terang daripada badan dia. Okey, selepas daripada fenomena itu, makin ramailah individu-individu yang manifest dia punya ability dia. Ataupun ketika itu kita panggil, senang faham, superpower lah. Dan yang menariknya, teori asal-usul quotes ini ada yang mengatakan bahawa ia datang daripada penyakit bawaan tikus. Itu yang peliknya. Tapi sampai sekarang teori itu masih belum lagi dibuktikan secara official, sama ada dari anime ataupun manga. Okey. Sejak daripada peristiwa itu, makin banyak kemunculan quotes baharu dalam masyarakat ini, sehinggalah pada ketika itu terjadinya perpecahan dalam masyarakat sebab ada individu yang tidak bertanggungjawab menggunakan quotes mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, melakukan jenayah, sehingga mereka yang tidak ada quotes ini dianggap sebagai minoriti dalam kelompok masyarakat. Selepas kekecohan demi kekecohan berlaku, demi memastikan kelompok masyarakat ini lebih terpelihara, lebih harmoni, muncullah seorang individu yang ketika itu dia dipandang sebagai penyelamat masyarakat. Kalau korang semua nak tahu, pada ketika itu All for One menjadi penyelamat, dianggap sebagai penyelamat sebab dia ni menggunakan ability dia untuk mengambil quotes orang. Ini pada masa ni diorang semua macam ada lah yang tak suka dengan quotes mereka. So jadi diorang berjumpa dengan All for One untuk All for One ni ambil kuasa dia dan bagi kepada orang lain. So bila orang yang kuasa tu kena ambil, dia dah tak adalah quotes yang pelik-pelik macam yang muka macam monster ke apa ke. So dia dah tak ada quote. Tapi sebenarnya All for One ni, motif pertama dia bukan itu. Dia bukan nak selamatkan masyarakat pun, tapi dia sebenarnya nak menghuru-harakan keadaan. Dia nak membentuk dunia macam acuan dia. Dia kumpul, dia rekrut orang-orang ini untuk menjadi bala tentera dia. Untuk bawa kekecohan, membawa kemusnahan kepada dunia. Dan daripada situlah munculnya hero, tapi ketika itu dia tak panggil pro heroes. Pada ketika itu dia panggil hero ni vigilantes, ataupun senang cerita macam hero-hero underground lah. Okey, itulah sedikit cerita tentang asal-usul quotes. So jadi macam mana kalau kita nak tahu kita ni ada quotes atau tak? Okey, kalau anda semua nak tahu, quotes ni dia boleh diagnose dengan kita lihat pada jari kelingking kita. Dalam ini menurut cerita My Hero Academia ni lah. So kalau orang itu ada sendi, kalau macam orang normal yang tak ada quotes, sendi dia ada 2 dekat jari kelingking dia. Tapi kalau orang yang ada quotes, sendi dia cuma 1. So jadi kalau pada peringkat awal ni, kalau daripada kecil kita dah tengok bayi tu sendi dia cuma 1, so maksudnya dia ada quotes. Kalau tak ada, dia tergolong dalam golongan minority dalam cerita ni. Okay, kalau anda semua nak tahu, quotes ini juga adalah bergantung pada faktor keturunan. Okay, quotes ini diwarisi secara genetik. Okay, so kalau maksudnya si bapa ada quotes api, dia punya waris atau keturunan dia
akan berpotensi untuk ada quotes macam bapa dia juga ada quotes api. Okey, macam contoh adik-beradik Ida ataupun dalam keluarga tu dia punya quotes dia engine, dia ada kuasa untuk macam exhaust lah boleh keluar, dia punya macam nak laju lah kan. So family Ida ni memang terkenal dengan keupayaan laju dia punya kepantasan dia lah. So ataupun dalam dia punya nama dia quote engine. So abang Ida dia punya quotes engine dekat tangan. Tapi Ida dia punya quotes engine dekat kaki. Nampak? So disebabkan quotes ni adalah faktor keturunan, so adik-adik dia pun berpotensi untuk ada quotes yang lebih kurang sama. Akan tetapi tak semua anak-anak itu akan mewarisi quotes bapaknya ataupun kedua ibu bapanya. Ada dalam satu kes yang mana bapa dan mak ada quotes dan bila berkahwin ada anak yang tak ada quotes. Tapi kes-kes macam ni sangat jarang berlaku disebabkan populasi ketika itu 80% populasi masyarakat dah ada quotes. Contohnya Izuku Midoriya. Disebabkan quotes ini diwarisi turun-temurun oleh generasi terdahulu, maka ada individu yang cari pasangan dia berdasarkan quotes. Macam contoh, aku nak ada anak yang keupayaan istimewa dia separuh api, separuh ais. Jadi aku kahwin dengan perempuan yang ada quote ais. Macam itulah cerita dia dalam keluarga Todoroki, yang mana Enji Todoroki ataupun Endeavor berkahwin dengan isteri dia yang ada quote ais dengan harapan dia nak anak dia ada kuasa api, ada kuasa ais. Tapi anak pertama dia tak ada kuasa ais. Sampailah anak kedua, ketiga dan akhirnya Shoto Todoroki lahir. Pada ketika itu memang apa yang dia eksperimen tu berjaya, yang mana Shoto Todoroki ada kuasa ais, ada kuasa api. Walau bagaimanapun, tradisi macam ini dianggap tidak beretika oleh masyarakat sebab dia rasa macam, yelah kau kahwin bukannya sebab atas dasar cinta, tapi kau kahwin sebab yelah sebab kepentingan sendiri kan. So benda-benda macam ini dianggap tidak beretika lah. Alright, sedikit fakta tentang quotes. Kalau anda semua nak tahu keadaan di mana semua orang ada quotes, mestilah ada undang-undang yang regulate kuasa-kuasa ini. Dan semua orang dilarang sama sekali menggunakan quotes di tempat awam. Itulah dia undang-undang yang termaktub dalam Akta. Akta apa? Aku tak tahu nama akta tu. Tapi inilah undang-undang dalam dunia My Hero Academia ini, yang mana memang kita tak boleh gunakan quotes untuk sesuka hati untuk kepentingan kita, kecuali ada keadaan-keadaan mendesak, seperti contoh kita diancam, nyawa kita diancam, kita diserang oleh penjenayah, ataupun kita cuba nak mempertahankan diri kita daripada orang yang cuba nak buat buruk kepada kita. Masa tu barulah kita boleh gunakan quotes kita. Kalau tak, sorry gang, tak boleh. Lepas tu, sejak sekolah lagi ada pendidikan quotes ni. Kalau anda semua nak tahu, budak-budak yang baru manifest quotes ni biasanya dalam umur 4 tahun macam itulah. Budak-budak ni akan, orang yang ada quotes, dia akan manifest dia punya quotes dalam lingkungan 1 hingga 4 tahun. So dalam tempoh pendidikan awal kanak-kanak itu sendiri, sudah ada cikgu-cikgu yang memberi kaunseling kepada kanak-kanak ini tentang macam mana nak gunakan quotes, cara berhemah dan tidak menggunakan untuk sesuka hati. Menarik kan? Kalau anda pula nak jadi hero, anda bukan boleh suka-suka main gamble dia, boleh pakai suit, lepas tu terus nak konon-konon nak terbang lah, nak pergi sana sini nak selamatkan manusia semua. Tak boleh macam itu. Anda kena ada kursus yang sepatutnya. So dalam contoh My Hero Academia ini, kalau siapa yang nak jadi pro hero, anda kena pergi ke high school dia, macam contoh UA High School. Barulah lepas tu anda boleh dapatkan lesen, anda buat latihan praktikal, latihan amali. Lepas tu barulah anda boleh ada lesen untuk jadi pro heroes. Kita dah bercerita tentang sejarah, kita dah bercerita tentang fakta-fakta menarik tentang quotes. Dan akhir sekali, kalau anda semua tahu, quotes ni ada dia punya awakening dia. Macam individu itu
sedang dalam keadaan terdesak, yang mana time tu dia tengah bertarung nyawa ataupun nak betul-betul nak selamatkan keadaan, tapi macam tu dia dah betul-betul sangat dah terdesak, macam dia nak mati macam tu, dalam keadaan dah nak mati macam tu. Masa tu boleh terjadinya awakening quirks. Macam kalau anda semua nak tahu, Kirishima ni dia ada ability untuk mengeraskan dia punya badan dia tau. So ada dalam satu episod tu, masa tu dia diserang oleh orang yang diserang oleh pengganas yang menggunakan dadah tau. Bila dia gunakan dadah tu, dia boleh boost dia punya quirks sampai gila, dia dahsyat lah. Dia keluar macam tajam, macam pisau tajam, banyak gila. Tapi time tu Kirishima, dia memang bertarung nyawa habis-habis lah time tu. Dia memang, tapi dia punya semangat tu sampailah dia dapat awakening dia punya quirks, sampai jadi Red Riot Unbreakable. Time tu memang dahsyat gila dia punya form. Kau tengok memang daripada keras biasa jadi lagi keras, lagi dahsyat, lagi garang. So memang awakening quirks ni memang boleh berlaku dalam certain case. Dalam manga pula ada banyak lagi awakening, tapi kalau korang nak tahu, korang kena baca manga dia. Aku belum nak spoil apa-apa lagi dekat sini. Okay? Alright gang, sekian saja video pada kali ini. Kalau anda semua suka video-video yang saya hasilkan, please support video ini guys, support channel ini. Please like, share dan subscribe. Okay? Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum.